Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Pertama sekali, terima kasih kepada FS kerana siarkan cerita aku nih. Dan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi ikut kisah Sofia. Kali ini, aku akan sambung cerita Sofia untuk bagian terakhir. Untuk pengetahuan semua, derita yang dilalui oleh Sofia ini berlalutan sehingga 13 tahun lamanya. Maka, aku akan cuba untuk ringkaskan cerita ini sebaik mungkin. Dan untuk pengetahuan semua juga, selama 13 tahun itu, berbagai usaha telah dilakukan oleh ayah dan ibu Sofia, Pak Mail dan Mak Mah, untuk pulihkan keadaan Sofia. Dipendekkan cerita, Sofia pun berjaya tamatkan pengajian di university, walau dalam keadaan beliau begitu. Dia disahkan mengalami depresi dan delusi oleh pakar perubatan moden juga. Namun, dia cekal orangnya dan bersungguh-sungguh untuk melawan apapun sakitnya. Sofia pernah juga dipulaurakan sekuliah sebab sikap pelik beliau yang kadangkala bercakap seorang diri, suka berpakaian serba hitam, dan yang paling menakutkan, Sofia boleh nampak makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran. Dan dia pernah beritahu aku yang ada seorang lelaki berwajah hitam selalu ikutnya. Disebabkan perkara ini semakin serius, Pak Mail dan Mak Mah tidak putus-putus berusaha membawa Sofia berubat secara perubatan Islam. Banyak cara dah telah dibuat. Ada yang kata Sofia didampingi saka keturunan, dan ada yang kata Sofia menegur makhluk gaib, dan kemudian makhluk itu ikut Sofia kemana saja. Setiap kali Sofia diserang, Mak Mah setia berada di sisi Sofia sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan agar penderitaan Sofia segera dihilangkan. Kadang mengalir air mata seorang ibu tengok anak dia sakit macam tu. Sofia pula semakin kuat beribadat. Dia sedar tiada siapa yang boleh membantunya selain Allah. Satu lagi perkara yang ketara dialami Sofia, bila jodoh beliau seakan amat berat. Bukan tiada yang berkenan, tapi semua tidak menjadi. Sama ada yang masuk meminang hari ini, tapi esoknya maklum untuk batalkan, atau Sofia sendiri yang memutuskannya. Sehinggalah pada suatu hari, Pak Mail, ayah Sofia, bertemu dengan seorang ustadz di daerah Temerloh Pahang. Ustadz Saleh namanya. Setelah meneliti keadaan Sofia, ustadz itu pun cakap, Sofia ni terkena sihir pelalau. Mungkin ada di antara pembaca FS yang belum tahu apa sihir pelalau ni. Sihir pelalau ni merupakan sihir penghalang. Bagi yang terkena sihir pelalau perkawinan, jodoh akan menjadi berat. Kadang tiada wujud perasaan pun pada pasangan, ataupun hubungan menjadi berantakan sehingga terputus di tengah jalan. Pasangan akan terlihat wajah kita menjadi bengis dan menakutkan, atau sebaliknya. Pendek kata, sihir ni akan menghalang jodoh dengan cara yang tidak baik. Segala atas izin Allah jua. Dan aku yakin itulah yang dialami oleh Sofia selama ni. Tapi persoalannya, siapa yang menyihir Sofia? Suatu hari aku memberanikan diri bertanya Sofia, Sofia, kau ada syak kereta? Sofia pun terdiam dan memandangku tajam. Lantas dia berkata, kenapa pula dia nak buat aku? Dia baik-baik je dengan aku selama ni. Sambil jarinya bermain-main cincin pemberian Ray dahulu. Kau masih pakai cincin tu? Tanyaku. Aku sayang sangat cincin ni. Sambil Sofia tersenyum dengan pandangan yang menakutkan. Untuk pengetahuan semua, Mak Mah pernah maklumkan pada aku. Semasa Sofia masih di U, setiap kali cuti semester, Ray pasti menghubungi Sofia. Ray sendiri akan datang ke rumah Sofia untuk berjumpa Sofia dan keluarga. Tapi kedatangan Ray hanya dianggap sebagai kawan lama oleh Sofia. Masih tiada perasaan istimewa di hati Sofia buat Ray. Mungkin disebabkan tu, Ray semakin berdendam pada Sofia. Tapi pada masa tu, ia cuma andaian di kalangan aku dan ahli keluarga Sofia. Sebab tiada bukti kuku
yang mengatakan ini semua atas perbuatan Ray. Sehingga suatu hari, kehadiran seorang lelaki di dalam hidup Sofia yang bernama Zaki. Zaki insan sederhana yang bekerja satu tempat dengan Sofia. Seorang yang pendiam dan suka memerhati. Zaki sudah lama memerhati dan coba untuk dekat dengan Sofia. Suatu hari, Zaki beranikan diri menegur Sofia. Dia cakap ke Sofia, "Assalamualaikum Cik Sofia. Kenapa selalu duduk di ofis hingga malam?" Ya, Sofia memang suka menyibukkan diri dengan kerja-kerja di pejabat. Kadangkala sehingga lewat malam. Rupanya selama ni Zaki juga sengaja bekerja sehingga lewat malam, semata-mata untuk teman Sofia, walaupun dari kejauhan. Pada Zaki, Sofia merupakan seorang wanita yang penuh misteri. Perkenalan tu kemudiannya membuahkan bibit-bibit cinta di hati Zaki. Namun, Sofia bukan mudah untuk dimiliki. Pernah Zaki dimarahi Sofia dan diberi amaran jangan cuba untuk mendekati. Tapi Zaki, anak muda yang mahir dalam seni silat, tidak pernah berputus asa. Suatu hari, Zaki menyuarakan hasrat untuk mengobati Sofia. Melalui telepon, Zaki menghubungi Sofia. "Malam ni saya akan datang ke rumah awak. Saya nak minta izin dari mak ayah awak untuk cuba ubati sakit awak." Kehadiran Zaki disambut baik oleh Pak Mail dan Mak Mah. Pada waktu ni, Abang Long dan Kak Yati masing-masing telah berkeluarga dan tinggal di daerah lain. Dan atas permintaan Mak Mah, aku juga hadir pada hari itu untuk teman Sofia. Sofia pula mula berkelakuan pelik, hanya duduk bersila di atas lantai biliknya. Sejak maghrib tadi, Sofia tak keluar dari bilik. Puas kami pujuk, dia tetap duduk bersila, tak berganjak pun, ujar Mak Mah. Zaki tahu kehadirannya tidak disenangi seseorang atau sesuatu. Setelah meminta izin dari keluarga Sofia, Zaki diiringi oleh Pak Mail, Mak Mah dan aku sendiri memasuki kamar bilik Sofia. Gelagat Sofia seakan memang menanti suatu pertarungan. Zaki tiba-tiba membuka langkah persilatan dan berpusing mengelilingi Sofia. Sofia pula memandang Zaki dengan wajah yang sangat bengis. Tiba-tiba Zaki berhenti dan menundingkan jari telunjuknya kepada Sofia. Lantas bersuara, "Kau siapa?" Sofia yang pada masa itu sedang bersila, seolah-olah cuba bangkit untuk menerkam Zaki. Namun pergerakannya seakan terikat. Kemudian, tiba-tiba Sofia bersuara. Tapi bukan suara Sofia yang sebenar. Suara garau dan bengis datang dari Sofia yang mengejutkan kami semua. Inilah kali pertama kami semua melihat Sofia bertukar watak, wajah dan suara. Keadaan amat tegang dan menyeramkan. Tangan Sofia mula bergerak seakan bersilat juga. Kadang seperti tarian Jawa. Dengan jari jemari seakan ingin mencengkam leher Zaki. Sekali lagi makhluk itu bersuara dan berdenggus. Dia cakap, Sofia milik dia. Tak ada siapapun boleh ambil dia dari dia. Sesiapa cuba rampas dia dari aku, akan aku hancurkan. Itu yang Sofia katakan. Zaki cuba berlawan dengan makhluk itu. Sofia mendengus lagi. Mak Mah mula menangis dan merayu pada makhluk itu, tolong bebaskan anaknya. Mak Mah terus merayu dan tanya siapa dia sebenarnya. Rupanya, dia adalah Ray. Subhanallah, betullah sangkaan kami selama ni. Kali ini, tanpa membuang masa, Zaki mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Aku tak berapa pasti ayat apa yang dibaca, tapi kedengaran seperti ayat-ayat dari kitab Manzil. Sungguh hebat aku melihat pergerakan Zaki dan hafazannya. Sofia pula seakan merangkak seperti di dalam film Ju-on. Kadang dia akan menjerit kesakitan, kadang dia akan menangis pula. Melihat keadaan Sofia yang semakin lemah, seakan diikat dengan bacaan ayat suci Al-Quran, lantas Zaki meminta sebiji telur ayam daripada Mak Mah. "Makcik, bantu saya." Makcik ambil sebiji telur ayam dan alihkan dari ubun kepala sehingga ke hujung jari kaki Sofia. Masa ni,
aku dan Mak Ma beranikan diri memegang badan Sofia dengan diiringi alunan bacaan surah Yasin oleh Zaki. Perlahan-lahan Mak Ma dibantu oleh Pak Mail. Proses ini amatlah lama dan panjang, sehingga Sofia semakin lemah dan pengsan. Setelah keadaan semakin reda, kami semua melepaskan pegangan pada badan Sofia. Memang berjurai perlu kami semua. Zaki pun kelihatan keletihan dan bersandar di dinding bilik. "Hani, kau tolong buangkan cincin di jari Sofia." Tiba-tiba Zaki bersuara. Perlahan-lahan, aku melurutkan cincin belorotan pemberian Ray dari jari manis Sofia. Sebenarnya, Ray telah menghantar sihir melalui cincin ini. Selagi Sofia memakainya, selagi itu makhluk itu akan mendampingi Sofia. Ray akan tahu segala gerak-geri Sofia, ujar Zaki. Patutlah selama ini Sofia mengadu lelaki berwajah hitam, sering ikut dia kemana saja. Rupanya itulah jin pendamping dari cincin Ray. Saya akan musnahkan cincinnya esok. Telur ayam itu pula perlu dibakar, sambung Zaki lagi. Kemudian keadaan malam tu hening, tapi tenteram seolah telah diangkat batu yang besar dari bahu kami. Sesungguhnya inilah pengalaman yang aku tak akan lupakan seumur hidup aku. Setelah kejadian tu, Sofia ambil masa beberapa minggu untuk benar-benar pulih jasmani dan rohani. Tapi kami semua amat bersyukur, sebab Sofia akhirnya bebas dari cengkaman jin dari sihir tu. Perhubungan Sofia dan Zaki akhirnya diakhiri dengan ikatan perkawinan. Sungguh indah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun permulaannya hidup Sofia penuh ujian, dihadirkan pula seorang yang menjadi perawat, penyelamat, dan imam untuk Sofia. Semoga kebahagiaan ini kekal menjadi milikmu, sahabatku. Dan mengenai Ray, seingat aku dia kemudiannya berhijrah ke negeri lain, dan tiada kabar berita semenjak tu. Semoga beliau juga insaf dan bertaubat. Buat pendengar FS, ambillah kisah Sofia ini sebagai iktibar dan peringatan buat kita semua. Janganlah kita menyimpan dendam kesumat dan melakukan kezaliman terhadap insan lain dengan amalan-amalan khurafat dan syirik. Dan sentiasalah berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahlah kita berputus asa sekiranya ditimpa berbagai ujian dan rintangan. Dan percayalah, ajal, maut, rezeki dan jodoh semua telah ditentukannya. Terima kasih semua sebab sudi dengar kisah Sofia. Semoga bertemu lagi dalam penceritaan yang lain pula. Insya Allah. Sekian.